Aduh, dah lambat ni. Doti call. Hello. Doti. Fad, kat mana lambatnya kau? Kita dah nak live dah ni. Afan dah sampai ni dekat depan lift. Kejap, tunggu. Okey. Cepat sikit. Semua orang dah tunggu. Okey, bye. Lambat. Apa? Bagi makan kucing ke apa tu? Bagi cicak. Cicak pula apa dia? Bukan ni. Apa Dekat hal? social media ni lah ada orang update. Dia buat luahan perasaan. Dia kata suami dia suruh bayar duit rumah separuh-separuh. Di rumah separuh-separuh? Mana boleh macam tu? Kenapa tak boleh tengok? Ni tengok. Apalah tak okey lah tu. Tengok muka bini dia ini. Mesti ni bos besar, gaji besar bini dia. Apa salahnya? Kalau bini dia bos besar pun, gaji besar ke, mana boleh suruh bini bayar duit rumah separuh-separuh. Itu kan tanggungjawab suami. Memanglah tanggungjawab suami, tapi tak salah kan tolong-menolong satu sama lain. Barulah harmoni. Habis tu, apa gunanya ada suami kalau tak boleh bagi nafkah basic pun tak boleh? Nak minta separuh-separuh dengan bini. Tengok sini. Tengok, kesian dia. Memanglah dia gaji banyak. Tengok dia pakai handbag. Kereta mewah semua ni. Tapi di rumah laki bayar. Mana boleh dia bayar? Tak apalah, tolong-tolong. Pandailah korang fikir yang mana intan, yang mana permata. Apa gitu? Enter close friend only. Korang nak tahu tak? Sekarang ni cuaca memanglah panas mendung. Tapi gosip ni panas tau. Dekat sikit. Mesti akak nak cerita dekat korang. Akak ada kawan tau, okay? Kawan akak ni perempuan. Dia ni ada husband. Gaji dia ni lebih tinggi daripada husband dia. Gaji husband dia ciput je. Apa jadi lelaki gaji ciput? Okay. So, dekat rumah diorang ni, semua kelengkapan rumah wife yang beli. Makanan pun beli sendiri lah. Contoh, pergi pasar raya, selalunya husband yang keluarkan duit kan? Tak. Wife yang keluarkan duit. Akak ni dah banyak kali berbuih dan nasihat dekat dia. Tapi dia kata macam, Husband aku suruh aku keluarkan duit. amboi, jadi husband tu untuk apa? Sekadar patung cendana hiasan sahaja ke? Tidak begitu ya. Aku empuk nyawa kau karam, lupa nyawa kau karam. Okey lah, tanggungjawab tu memang hauk lah ada husband kan. Tapi ni, akak dah google daripada website yang official. 7 nafkah wajib diberikan suami berdasarkan majoriti ulama mufti wilayah. Antaranya, aku nak ke sana ni, kau ikut tau. Boleh? Alright, ready? 1, 2, go. First, makanan. Zap. Yang kedua, barang-barang dapur. Yang ketiga, pakaian. Yang keempat, tempat tinggal. Yang kelima, alat membersihkan diri. Jangan masuk. Yang keenam, barangan rumah. Pembantu rumah untuk isteri bagi yang berkemampuan. Kalau nak tahu detail mengenai topik ni, jom kita kembali bersama Doti dan juga Afan ni. Nak bawa ni dekat diorang ni. Annyeong. Sembang wanita. Bye-bye. Dengar tu apa yang Kak Kepo bagi tahu. Ya, kalau saya dah tahu dah. Tapi anda semua dah tahu ke belum? Jadi bagus juga Kak Kepo beritahu tu ada 7 nafkah wajib yang harus anda bagi dekat isteri. Antaranya makanan, tempat tinggal, keperluan semuanya lah. Kan? Dah tak payahlah ulang, Kak Kepo dah bagi tahu dah. Tak takut terlupa. Sekarang ni kita ni ada tamu ulangan. Okey, kita bersama dengan tetamu dagang kita nak cakap panjang lebar lah tentang perkara ni kan. Kita bersama dengan Puan Zumasni, seorang kaunselor. Assalamualaikum. Eloklah kaunselor. Puan Zu, You. nanti kaunseling dia banyak-banyak ni. Teruk lah ni, benar. Tak Tak apa, lepas ni kita jumpa. Lepas dia jumpa. Alamak, saya berlakon je tadi. Okey, sebenarnya Puan Zu, kita ni jemput Puan Zu ni sebab kita nak borak-borak sembang wanita. Sembang wanita. Lupa so Puan Zu buat juga nanti. Pasal tajuk dia, isteri terlalu berdikari.
apa guna ada suami? Kan? Ada suami, bantulah isteri. Apa guna ada suami? Tapi kalau kita lihat sekarang puan kan, memang tak macam dulu. Wanita-wanita sekarang ni lebih berkejaya, lebih berdikari lah kan. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun ramai wanita yang dah pun berjaya. Tak dinafikan tentang perkara itu. Tapi di sebalik kejayaan isteri, di belakang tu ada suami. Tiba-tiba. Asal duduk belakang ni penat lebih duduk depan. Dia macam lagu Ariana Grande. Macam mana? I want it, I got it. I want it, I got it. Lebih kurang macam tu lah puan kan. Jadi kita nak tahulah mungkin apakah punca sebenarnya wanita zaman sekarang ni lebih berdikari berbanding dengan zaman-zaman dahulu. Okey, terima kasih Pak. Terima kasih Roti yang sangat comel hari ini. Comel? Okey, punca sebenarnya kebanyakan wanita berdikari sekarang ni adalah tuntutan daripada sekarang punya zaman lah. Zaman sekarang nak keluar kena bergerak kan. Nak kena bayar itu, bayar ini. Kena hantar anak, semua ni memerlukan tuntutan masa. Tuntutan kata masa kini memerlukan kita berdikari dan bergerak. Tanpa bantuan suami lah atau lelaki. Tapi sebenarnya ada dua punca yang terbesar sebenarnya. Pak dengan Doti nak tahu tak? Nak tahu. Okey, sebenarnya yang pertama disebabkan isteri tu terpaksa. Kadang-kadang isteri tak nak buat. Tapi sebabkan suami tu ada masa busy kan. Ada yang busy, ada masanya tak dapat membantu. Jadi isteri terpaksa. Kadang-kadang mereka tak nak kan. Sebetul-betulnya isteri perlukan suami membantu. Tapi disebabkan suami kadang-kadang ada masa busy, tak sempat nak membantu. Jadi isteri dengan rela hati membantu untuk suami. Dia lama-lama lepas tu dia naik lemak. Itu yang pertama tu terpaksa tu. Yang kedua disebabkan isteri tu rela lah. Ada isteri yang memang dia suka tolong suami dia, berdikari hantar anak, beli barang. Kata apa lagi sekarang ni? Apa sekarang? Semua. Sekolah, balik sekolah. Apa lagi? Bayar bil. Contohlah kalau yang pergi kaunter sebagainya. Beli barang. Beli dapur. Apa lagi? Semuanya memerlukan kata keluar dan kita memerlukan isteri tu mengurus semualah. Jadi benda tu kalau isteri rela benda tu, itu tak mengapa. Tapi puan, kenapa sekarang ni baru macam jadi isu? Dulu zaman mak ayah kita dulu tak ada isu pun tentang perkara ni, macam bukan terpaksa tapi banyak yang ada kerelaan. Kenapa? Sebabkan peredaran zaman sekarang ke atau bagaimana? Ini lain. Sekarang berbeza. Sekarang memang dia punya zaman teknologi yang berbeza. Jadi semuanya menggunakan nak cepat kan. Kalau lewat daftar. Contohlah, kadang-kadang di situ. Jadi nak menunggu suami bergerak, isteri bergerak dulu. Betul. Nunggu kan lama nak tunggu. Jadi itulah satu faktor isteri berdikari. Tapi harapnya semuanya atas kerelaan lah. Tak nak yang terpaksa. Tapi kadang-kadang ada kita tengok kat social media yang ni orang buat luar perasaan tu kan. Sampai pergi nak bersalin pun drive kereta sendiri. Dia nak bersalin tu. Pergi check up anak baby bawa sendiri kan puan kan. Kita macam ya Allah kesian. Ada yang nak e-hailing semua. Betul. Tapi tahu ada kes tu. Macam mana kalau bila berlaku benda-benda macam ni, macam si isteri kena yang macam ni, bila mula-mula niat dia untuk menolong, tapi bila dah makin lama makin dia dah penat dengan benda ni kan. Jadi apa yang dia boleh buat untuk menyedarkan suami pasal tanggungjawab dia orang ni? Macam bila kita kalau isteri kan macam dah lah kerja, dia yang tanggung rumah, dia tanggung bayar bil, jaga anak, kemas rumah, nak layan suami, semua dia. Jadi bila dia penat macam mana dia nak buat? Takkan dia nak macam abang buatlah ni. Macam mana dia nak menyedarkan, nak tegur? Atau bukan sindir, nak sindiran ke? Cara dia nak sedarkan suami dia tu pasal tanggungjawab suami dia. Dia macam, kalau saya kerja, awak tolonglah basuh pinggan. Contoh macam tu je lah. Tak, saya tak boleh. Sabar. Biarlah puan jawab. Okey. Sebenarnya dia kalau kita nak bercakap isu tentang itu, sebenarnya bergantung pada sesuami jugalah. Kadang-kadang suami dia bila kita berbincang, dia mudah untuk mudah untuk kita bercakap, berbincang, untuk menegur. Tapi ada masanya, ada kalanya suami itu dia nak tegur. Tak boleh nak kata beri pandangan. Jadi situ timbulnya konflik. Jadi kita kena sebenarnya kita dua-dua suami dengan isteri masa mula-mula perkahwinan tu lah sebenarnya dah berbincang kena bincang dah. Iyalah, kalau dah lama-lama tu itulah kesan-kesannya. Tapi memang perlu perbincangan tu waktu awal perkahwinan.
Sebab ada juga kes di mana awal-awal perkahwinan semuanya indah. Dan perkara ini mungkin boleh terjadi di tahun ke-3, ke-4. Kan. Jadi macam mana caranya pula kalau misalnya kata awal-awal perkahwinan memang dah bincang puan. Tapi biasalah kadang Masa mungkin tu semuanya boleh. Semuanya boleh. Saya tolong, saya buat ataupun ni. sebelum kahwin mungkin dah berjanji. Itulah ini I bayar tu, you bayar ni apa semua. Tiba-tiba lepas kahwin, Relax. you seorang lah. Macam mana pula? Macam tu. Itu sebenarnya tu kata bagi tempoh perkahwinan dia ada masa. 5 tahun pertama, mula-mula kahwin tak sama kan. Bila 5 tahun kedua dia berbeza. Jadi 5 tahun kedua tu kita kena bincang semula. Sebab kita kena sentiasa berbincang Fat dengan Doti. Bila kita lost, bila kita tak berbincang, dia akan menyebabkan pasangan tu akan apa? Longgar. Macam hilang arah sikit. Sebab semuanya isteri buat. Contohlah, bila isteri buat semua, benda tu mendatangkan apa? Rasa tekanan sebab setiap hari. Jadi di usia 5 tahun pertama tu lah dah kena wujudkan kata perbincangan. Kita tahulah, okey, boleh tak mulakan daripada masa dia beritahu yang ini kena buat, tolong buat. Maksud dia jangan dah 5 tahun kedua dia dah mula dah terpuncaknya. Tapi bukankah orang kata kalau misalnya kata isteri tu memang tanggungjawab isteri, basuh baju, memasak, lipat baju. Bukankah semua tu tanggungjawab isteri? Bukan. Dia bersama. Bila kita Bersama. bila kita bila kita berkahwin, sebenarnya kita telah menerima pasangan. Kita nak kata daripada bujang, kita nak hidup berdua kan. Buat apa kalau kita nak berdua, kita seorang saja lepas Buat kita kerja. tak payah nak ni kan. Bermakna kita nak berdua, kita nak kita membuka hati kita untuk menerima seseorang dalam hidup kita. Semuanya harus maknanya, bersamalah. Bekerjasama. Sebelum-mula kan, kita janji sama-sama kan. Nak berdua, semua berdua. Sama-sama. Buat kerja seorang-seorang. Banyak cantik. Itulah gunanya awal perkahwinan 5 tahun pertama dan Tapi poin apa yang puan cakap ni paling penting adalah hubungan komunikasi. Isteri dan juga suami. ada isteri Doti dengan Fad, dia diam saja, dia tak cakap. Kan? Suami tak tahu. Dia pendam dia. Bila pendam, lama-lama makan tahun, itulah Depresi puncaknya. juga. Tapi kan kalau katalah perbincangan tu tak berhasil lah kan, puan, perbincangan tu tak berhasil, selepas tu apa pun tak ada jalan penyelesaian. Berlarutan lah. Benda ni akan berlarutan. Apa kesan buruk terhadap pasangan ni ataupun keluarga mereka kalau benda ni berlarutan? Sebenarnya Fat Doti, bukan isu ni saja, isu yang apa ni berdikari saja, sebenarnya banyak isu lain. Tetapi kalau isu berdikari memang isteri atau pasangan tersebut memang dia punya kesannya boleh menyebabkan emosi lah. Sebab hari-hari akan menghadapi perkara yang sama, kena buat kerja-kerja tanpa kerelaan. Kalau rela kita tak adalah, kita tak ada nak kata nak paksa. Tak ada isu sangat tak ada lah. isu lah. Tapi kalau benda tu terpaksa, makan hati, makan ulam, semua segala-galanya. Jadi benda tu akan menyebabkan kesan emosi kepada isteri dan juga boleh juga kesan kepada anak-anak. Sebab yalah, dah kita buat contoh, kita basuh baju Doti. Basuh baju kita masak. Nak lipat pun aku. Tengah basuh tengok telefon dekat dapur, Suami dekat sibuk. depan kan. Jadi Main handphone kita dengan masak-masak. saja ke? Alamak, asyik aku je masak ni. Tengok tu. Kita pun rasa macam mana? Rasa mak campak-campak je lah. Itu je tak sedap Kadang tu. keluar. Kadang-kadang benda tu emosi yang kita tak dapat nak kawal. Benda tu kadang-kadang ada masanya kita keluarkan dengan tingkah laku kita dan juga kepada anak kita. Jadi menyebabkan mesti ada konflik di sekeliling kan. Anak-anak pun akan rasa juga. Akan rasalah bahang tegang mak ayah dia tu kan. Ya. Okey, kita sebenarnya nak tanya banyak lagi soalan kat Puan Zu kan. Tapi kita kena pergi ke Kita nak tengok VT ni dulu dan kita kembali selepas ni. Alright. Nama saya Kamarudin bin Kosnan. Saya Ashikin binti Abdullah. Pakcik dengan pakcik dah berapa lama berkahwin? 34 tahun. Okey, selama perkahwinan, siapa yang menanggung rumah tangga? Saya sendiri. Sebab makcik kau tak kerja. Dia jadi suri rumah sepenuh masa. Pakcik ada rasa macam terbeban tak sebab tanggung seorang-seorang? Macam pernah tak macam terfikir nak suruh makcik pergi kerja ke? Ataupun pakcik rasa okey je selama ni menanggung seorang-seorang? Sebelum kami berkahwin, makcik kau bekerja. Tapi masa bertunang tu, saya dah bagi, kalau dia nak kerja, tak jadi.
Kalau dia tak kerja, dia berhenti pada kerja, saya setuju untuk berkahwin. So daripada segi gaji besar, gaji kecil ni, dia kena pandai lah pada saya kan dalam mengurus rumah tangga tu. Akak setuju tak kalau isteri ni yang bergaji besar, dia yang tanggung majoriti perbelanjaan rumah? Okey, dalam perkahwinan, okey. Kiranya kalau diikutkan dululah, kalau pengalaman akak pun jenis berkerjaya. Maksudnya gaji akak lagi besar pada suami. Tapi satu je, segala hal ehwal dalam rumah tangga bukan isteri yang tanggung. Ya? Sebab itu tanggungjawab dia. Benda tu dia akan persoalkan. Kalau kita Muslim, dia akan persoalkan kat sana. Itu tanggungjawab dia. Okey, kalau kita nak kahwin, kau kena tahu itu tanggungjawab kau. Kan? So kita kena buat lah. Contohnya, walaupun suami tu gaji 900, nafkah setiap bulan kau wajib bagi. Benda tu memang kena wajib. Tak kira lah kalau misalnya suami mampu 50 pun tak apa. Orang wanita berjaya ni dia tak kisah. Yang penting tanggungjawab tu ada. Isteri terlalu berdikari, apa guna ada suami, kan? Tapi itulah dia. Kalau saya sebagai seorang suami, kalau lihat dari segi sudut positifnya, baguslah kan? Tak. Maksud saya bagus apa? Sebab dia boleh tolong meringankan, mungkin kan, meringankan beban antara keluarga tu. Sebab dua-dua boleh tolong. Tapi kesan negatifnya apabila seorang je buat, macam tak fair pula kan. Tapi apa yang boleh saya katakan kat sini, bukan saja suami, malahan isteri pun harus memainkan peranan jugalah kan. Tapi kita punya topik pada hari ni nak berikan penekanan, isteri pula yang rasa macam penat je bekerja. Suami macam buat tak tahu, tak tolong. Tapi puan, okey, ini contohlah kata tadi saya dah tengok dah kawan Doti tu tadi. Kan? Saya tengok macam yang isterinya tu gaji besar, ada pangkat berbanding dengan suaminya yang macam rendah sikitlah gajinya. Salah ke andai kata si suami ni kan meletakkan segala tanggungjawab tu kepada isteri sahaja? Sebab apa? Sebab kalau tengok perbandingan tu gajinya isteri lagi besar. Salah tak? Salah ke tak? Itu soalan dia. Salah soalan ni. Dia bergantung Pat. Cepat masuk soalan ni. Aku geram soalan dia. Tak apalah puan. Puan jawab. Okey, puan jawab dulu. Bantu ni. Dia bergantung pada pasangan tersebut lah. Kadang-kadang ada tukar tadi rela atau terpaksa. Kadang-kadang kalau kita rasa terpaksa benda tu, kena ada pasangan lain yang rasa rela. Bila tanya pada isteri kita, kalau isteri kita rela dah redha benda tu, tak ada masalah. Tapi Puan Zu, setuju tak kalau saya cakap kalau macam bini gaji banyak, lelaki gaji rendah sikit. Lepas tu dia cakap, ayang tolong bayarkan duit rumah bulan ni boleh tak? Isteri pun macam sebersalah, dia nak cakap tak boleh. Itu untuk macam kebahagiaan rumah tangga dia, betul tak? Jadi jadi keadaan terpaksa jadi macam terpaksa rela. Terpaksa rela. Dia macam terpaksa rela. Dia macam tak buat kang. Ni suami ni keluarga dia. Pula. Bila keadaan macam tu kan, apa pandangan Puan Zu lah? Boleh ke isteri tu kata tak nak lah, saya tak pakai duit bulan ni macam tu? Boleh ke melawan cakap? Boleh ke? Suami. Memang kita tak boleh nak kata kita kena cara yang baik lah. Suami kita kena menghormatinya, betul tak Pat kan? Kita kena menghormati suami dan kita kena gunakan cara yang terbaik dan berhikmah. Kalau kita rasa kata kita nak gunakan kita punya duit dan sebagainya tu, kita beritahulah suami kita tu. Jadi maknanya kalau kata isinya rela, memang tak ada rungutan, tak ada simpan dalam hati, maksudnya okey je lah keadaan tu. Tapi yalah, hanya suami je kenal isteri macam mana kan. Sebab apa, kadang-kadang ada macam puan sebut tadi, isteri tu macam jenis yang pendam dan sebagainya kan. Jadi kalau anda dah tengok kita punya program kita ni, kalau anda mengalami situasi sebegini rupa, tidak perlu pendam, malahan bercakaplah dengan suami anda kata kalau tak setuju dan sebagainya. Okey, mungkin sebagai yang penutup lah kan segmen kita pada hari ini, mungkin puan boleh kongsikanlah andai kata ada berlaku kes ini di kalangan mereka, bagaimanakah caranya kan agar hubungan suami isteri itu kekal. Pesanan. Okey, apabila kita memulakan hidup rumah tangga, kita telah menerima seseorang dalam hidup kita ni yang berbeza budaya, latar belakang dan seseorang yang di luar daripada diri kita sendiri. Kita menerima seseorang dan masuk dalam hidup kita. Bermakna kita ingin berpasangan. Berdua lah, semua berdua. Jadi setelah kita milih untuk berdua, jadi kita perlu membuka kita punya diri kita, tanggungjawab kita, semua perkara kita
perlu kongsi. Jadi bila nak berkongsi, bersedia untuk berkongsi, Ya. segala-galanya lah, susah, senang, pahit, manis, Betul. sakit, semua Harus kan. berkongsi. Bila mula-mula awal perkahwinan mereka nak berkongsi, mereka tahu tanggungjawab, tiada masalah. Tapi bila kita mula-mula kita dah tak tahu dah punya apa dia punya tanggungjawab tersebut, dah mula-mula awal perkahwinan dah bagi daripada isteri ataupun pasangan suami ke isteri, itulah dah terbiasa. Jadi benda tu akan menyebabkan konflik lah. Jadi mula-mula awal perkahwinan kita kena tahu tentang kata tanggungjawab suami isteri bersama-sama dalam susah atau senang. Dan berbincang supaya tidak mengelak berlakunya kata konflik di akhir hujung perkahwinan. Sebab kita tak nak, kita nak awal perkahwinan okey, hujung perkahwinan pun okey. Sangat susah atau senang. Okay. Jadi kesimpulannya yang saya rasa yang saya faham lah. First kita kena berbincang. Lepas tu kita kena tahu tanggungjawab kita. Betul. Peranan kita dalam keluarga. Kalau bercakap tentang tugasan-tugasan ini, memanglah apa yang saya sebut tadi tu, tugasan memasak, basuh baju, lipat baju dan sebagainya, memang tugasan tu diberikan untuk isteri, tetapi tanggungjawab itu harus dikongsi bersama. Dan sebagai seorang suami, anda harus tahu nafkah-nafkah wajib yang harus diberikan kepada isteri. Ini nafkah wajib pun tak bagi, ini nak suruh buat kerja, buat tu, buat ni. Nampak tak? Saya itulah. Doktor rasa sebelum kita ni dua-dua naik macam penuh perasaan dengan Puan Zu sekali ni, kita tamatkanlah sesi-sesi kita ni. Terima kasih Puan Zu sebab sudi join kita sembang-sembang wanita kat sini. Terima kasih. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada permasalahan macam ni, kita adakan satu sesi perbincangan. Macam Puan Zu kata, tak salah sebenarnya nak tolong suami, nak tolong isteri dan sebagainya, tapi harus ada kerelaan, bukan paksaan. Betul. Okey, pada penonton setia kita, jangan lupa like video ni, share, subscribe YouTube dan juga Facebook Mingguan Wanita. Ya, jangan lupa untuk anda terus menyokong kami di Mingguan Wanita dalam Sembang Wanita ini, kerana banyak lagi topik-topik yang menarik akan kami bawakan untuk anda semua. Dengan itu saya Fazli Fuad. Saya Dati. Jumpa lagi nanti. Sembang Wanita. Bye. Bye.